Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya, dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe. Kalau belum tekan butang berkenaan, tekan butang itu sekarang. Jika ada video-video yang bermanfaat, insya-Allah akan ada di feed YouTube anda. Baru-baru ni saya tengok dekat YouTube dan juga dekat Facebook, Al-Fadhil Ustaz Nur Derus, dia sedang membongkar kenyataan-kenyataan, perbuatan-perbuatan, video-video yang dikeluarkan oleh seorang lelaki yang bernama Rosdi Hassan, ataupun dia famous dengan nama Ustaz Rosdi Hassan. Tetapi apa yang kita tengok daripada video-video daripada Rosdi Hassan, saya sebenarnya tengok video daripada beliau dah lama. Bukan baru-baru ni saja, tetapi sudah lama kita tengok video daripada Ustaz Rosdi Hassan ni. Dia buat upacara-upacara yang kita kata dapat membodohkan akal. Tarik duit daripada bawah sejadah. Kita tengok macam mana dia kata orang hantar sihir santau kepada dia, lalu pecah dia punya cawan. Itu semua teknikal yang kita biasa tengok dalam Britain Got Talent, tetapi ditunjuk di dalam YouTube, ditunjuk di dalam Facebook, lalu untuk mengaut views yang ramai. Sehingga saya tengok dekat followers dia ada lebih kurang dalam 300,000. Cukup ramai. Tetapi apa yang dia lakukan itu banyak yang kita kata bercanggah dengan, kalau nak disandarkan kepada agama, memang ia bercanggah dengan agama. Sehingga saya tengok ada beberapa ahli silat mata terkenal di Malaysia, atau kita kata magician yang terkenal di Malaysia juga memberi kenyataan bahawa perbuatan-perbuatan itu adalah perbuatan-perbuatan ahli silat mata. Ia bukanlah perbuatan yang kita anggap sebagai satu perkara yang boleh disandarkan keagamaan. Menariknya, apabila Ustaz Nur Derus membuat pembongkaran-pembongkaran berkenaan, saya memberikan sokongan penuh kepada Ustaz Nur Derus atas pembongkaran-pembongkaran berkenaan. Untuk orang-orang yang seperti ini, yang kerjanya untuk membodohkan umat dengan bentuk-bentuk pembodohan yang berlaku pada hari ini, mereka ini sekiranya bercakap lebih banyak, membuat perkara yang lebih banyak, kita akan nampak jelas perkara yang mereka tidak mahir. Sehingga Ustaz Nur Derus telah membuktikan, bukan sahaja Ustaz Derus telah membuktikan, kita semua tengok video Rosdi Hassan, macam mana dia kata dia mengajak kitab lah apa semuanya dengan bahasa Arab yang hancur, dengan bacaan Al-Quran sendiri pun tak apa-apa, tetapi dia mahu mensyarahkan kitab Kashful Asrar katanya. Tetapi itu telah menyebabkan dirinya terjerat dengan isu-isu seperti ini. Masalah kita adalah apabila sesuatu perkara yang dianggap sebagai menentang projek memandaikan umat dengan ilmu, projek-projek yang menentang ini semakin popular, ia akan menyebabkan masyarakat semakin mundur. Pada hari ini kita tahu bahawa hang buat benda lagi bodoh, lagi ramai orang akan tengok. Lagi benda tu kita kata tak masuk di akal, lagi benda tu nampak boleh buat kelakar, boleh membuat takjub orang, maka akan menyebabkan orang lebih mahu untuk menengok. Tapi kita kena tahu bahawa Islam mengajar kita untuk kembali kepada ilmu. Sehingga di dalam surah Al-Isra ayat 36 Allah Ta'ala sebut, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm inna sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Wala taqfu, jangan kamu cakap sesuatu perkara. Imam Mujahid kata wala taqfu bermakna wala taqul. Jangan kamu cakap, jangan kamu kata sesuatu perkara yang kamu tidak ada ilmu berkaitan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran kamu, penglihatan kamu dan jantung hati kamu semuanya akan dipersoalkan oleh Allah Azza wa Jalla. Lalu kita diajar untuk bertanggungjawab dengan keilmuan. Bila kita tak tahu tentang sesuatu, kita perlu merujuk kepada ahli ilmu di dalam hal berkenaan, kerana ini agama. Nabi SAW sebut di dalam hadis riwayat Muslim, kafa bil mar'i kadhban an yuhadditha bi kulli ma sami'. Cukuplah seseorang itu dianggap sebagai seorang pendusta, pembohong, apabila dia jenis cakap semua benda yang dia dengar. Jenis semua petua-petua yang ada di atas muka bumi ini yang disebutkan oleh tok guru dia, semua dianggap itu agama. Dulu mak ayah kita kata, kalau tengok pelangi jangan tengok pakai jari, jangan tunjuk pakai jari. Jari telunjuk ni tunjuk pakai ibu jari, sebab kalau tunjuk yang ni nanti jarinya bengkok. Kita tidak bertanya sebab dan musabab pada waktu itu, kerana mungkin pada waktu berkenaan tradisinya adalah hanya menukilkan sahaja. Tetapi hari ini di sekolah-sekolah kita telah belajar tentang kemahiran berfikir aras tinggi, kemahiran untuk berfikir, menilai fakta, menilai kenyataan yang sampai kepada kita.
Mengapa 1 tambah 1 adalah 2? Kita ditanya dan kita mahu bertanya soalan. Guru-guru mengajar di sekolah untuk bertanya soalan kerana mahukan yang benar, kebenaran. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Surah Al-Isra ayat 81. Allah Taala kata telah datang kebenaran, terhapus kebatilan, dan kebatilan pasti akan hapus. Di dalam Al-Asy'ariyah, Aqidah Al-Asy'ariyah, kita membincangkan isu-isu akidah dengan mendahulukan akal. Maksudnya akal itu bukan mendahulukan akal dengan maksud akal lagi power daripada nas. Bukan itu maksudnya. Jangan salah faham dengan kenyataan itu. Tetapi akal berperanan di dalam memahami nas. Sekiranya orang tidak ada akal, dia kata aku tak mau pakai akal langsung, dia nak faham nas macam mana? Dia perlukan akal untuk memahami nas. Akal itu bagaimana pula? Akal yang lurus. Bukan main cukup-cukup sedap hati je, main cukup-cukup kata saja. Kita tengok macam mana apa yang dilakukan oleh Ustaz Rosdi Hassan. Katanya ustaz, dia bukan ustaz. Dia kata nama dia ustaz. Ramai orang-orang yang bohong macam ni. Dia tulis nama dia ustaz dekat Facebook, dia tulis nama dia ustaz dekat YouTube. Tapi mereka ni pengajian Islam pun tak ada. Nak tanya pergi mengaji mana, ambil sijil mana pun kita tak tahu dia ambil mana. Tetapi orang-orang seperti ini telah menunjukkan bagaimana kebodohan di dalam menyampaikan ilmu. Sehingga apa yang mereka sebutkan, macam Rosdi Hassan, dia kata dia mahu memberikan tafsiran yang berbeza dengan tafsiran-tafsiran ulama muktabar. Ini tidak boleh dibiarkan. Kita tak boleh tengok macam tu saja, kita tak boleh dengar macam tu saja, melainkan para asatizah kita memberikan kenyataan mereka berkaitan tentang Rosdi Hassan. Jangan sampai projek-projek membodohkan orang, menjadikan kemunduran ini semakin berleluasa. Di dalam kitab Dr. Yusuf Al-Qaradawi yang bertajuk Khitabun Al-Islami fil Asril Aulamah, saya ingat saya habiskan bacaan kitab berkenaan di dalam Tramco. Tramco ni satu van sewa lah waktu mengaji dekat Al-Azhar dulu. Dalam kitab berkenaan, Dr. Yusuf Al-Qaradawi memberikan kritikan berkaitan tentang bagaimana kemunduran umat berlaku pada hari ini. Antaranya adalah menjadikan Al-Quran itu sebagai satu rawatan-rawatan. Anda boleh baca kenyataan dia yang panjang dalam isu ni. Jika melihat kepada kegemilangan umat Islam pada tamadun-tamadun yang lalu seperti tamadun Andalusia, apabila kita menunjukkan data-data keilmuan kita, kitalah yang menjadi tokoh di dalam bahagian sains, kita dah lah yang menjadi tokoh di dalam bahagian pembangunan keilmuan. Tetapi hari ini lagi mana orang itu dikatakan Islam lagi mundur dia kerana dia menjauhkan dirinya daripada akal. Dia kata akal ini adalah yang tak betul. Asy'ariyah menentang hal-hal seperti itu. Asy'ariyah menunjukkan bagaimana akal itu berperanan pada tempatnya. Dia tidak boleh di sesuka hati saja. Aku kata okey tak apalah, aku ni orang, aku pun manusia juga, aku pun pandai juga, lalu aku pun buat tafsir aku sendiri macam mana yang Rosdi Hassan dia nak buat ataupun dia telah lakukan. Dia nak bagi satu pentafsiran yang ulama-ulama tafsir pun tak buat macam tu. Sedangkan tidak begitu. Setiap ilmu itu diambil dengan jalannya. Kita nak belajar sesuatu ilmu macam basic ilmu ABC, kita perlu melalui jalan pengajian, penuntutan ilmu tu. Kita nak menuntut ilmu tu. Macam tu jugalah para ulama kita dahulu telah menuntut ilmu dengan cara yang susah dan juga payah. Tapi kalau awak dengan sekadar dakwaan-dakwaan yang karut marut, kemudian awak mengambil kesempatan terhadap kebodohan orang, mengambil kesempatan terhadap viralnya isu ataupun benda yang membuatkan ketakjuban orang. Jadi sahabat-sahabat, kita kena berhati-hati dengan isu-isu seperti ini. Saya berharap juga ustaz-ustaz kita, bukan Ustaz Nur Derus sahaja, ustaz-ustaz lain juga, ramai daripada kalangan ustaz-ustaz kita yang cerdik, yang pandai juga, tolong berikan kenyataan anda berkaitan tentang apa yang dilakukan oleh Rosdi Hassan. Jangan anda biarkan orang-orang lain terpedaya dengan apa yang telah dilakukan oleh Rosdi Hassan. Kita berikan kenyataan kita, sokong Ustaz Nur Derus supaya apa yang dilakukan dapat memajukan projek kita, iaitu projek memandaikan umat dengan ilmu. Terima kasih banyak sahabat-sahabat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.